Terima kasih Datuk Yang Semua dapat Ketua. peluang, Yang Amat. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Saya juga ingin mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang yang dibentangkan, dan terlebih dahulu saya ingin katakan saya memang saya sokong pindahan akta ini, dan sungguh pun akta pindahan ini perlu kerana bukan hanya kita ingin selaraskan dengan seluruhan berapa seperti pertubuhan antarabangsa tentang dia punya guide dan standard ni. Saya ingat bukan hanya setara saya yang kita ingin ikut, tapi saya ingat kita perlu juga betul-betul memahami tentang keadaan yang sebenar di negara kita. Bukan tiap-tiap negara kita berbanding sama lah, keadaan mungkin ada berlainan. Ada beberapa perkara yang ingin saya bangkit untuk memberikan pandangan dan juga pendirian saya tentang akta ini, dan harap mungkin kementerian dapat membuat sedikit kajian dan boleh buat lebih baik punya garis panduan semasa melaksanakan akta ini. Datuk Yang Dipertua, saya sependapat dengan semua adik-adik yang berhormat di Dewan Yang Mulia ini, iaitu katakan umur 14 hingga 18 ini sepatutnya remaja ini atau orang muda ini sepatut masih di sekolah, masih perlu teruskan pelajaran mereka supaya dapat lebih mahir dalam mana-mana bidang yang akan mereka libat semasa mereka keluar dari sekolah. Akan tetapi realiti, kita menghadapi realiti ini, juga kita tidak boleh nafikan bahawa terdapat sebahagian di antara remaja atau murid-murid ini, mereka tidak mampu atau tidak ingin lagi terus bersekolah. Dan adakah kita akan biarkan mereka lepak atau melibatkan dengan kegiatan yang kurang sihat? Bagaimana kita dapat membantu mereka ini sungguh pun tidak bersekolah, tetapi jika dapat kerja dan sambil mendapatkan kemahiran dalam beberapa bidang. Apa yang sering dikatakan oleh kaum Cina, iaitu hang cu chuang yan, iaitu di mana-mana bidang ada keluar bakat, dan di mana-mana bidang juga kita boleh dapat kejayaan. Saya ingin beritahu Yang Berhormat Menteri, iaitu pada masa sekarang sungguh pun dikatakan kerja atau buruh kanak-kanak atau katakan pekerja orang muda ini ada dieksploitasikan oleh majikan, tetapi juga dapat majikan yang beli perlindungan atau beri bantuan kepada age group ini, iaitu remaja ini. Ada juga majikan yang beli. Saya difahamkan ada majikan yang beli keistimewaan, membelikan gaji mereka sama dengan pekerja yang dewasa. Ada juga. Sebab itu kita tidak boleh sekaligus kita katakan semua ni pekerja orang muda atau kanak-kanak ini memang semua dieksploitasi oleh majikan. Ini sangat tidak adil kepada sebahagian besar juga majikan. Yang satu keadaan yang saya dapat lihat, iaitu banyak adik yang berhormat semasa mereka mengambil bahagian perbahasan ada sebut tentang kita dapat banyak pekerja muda terlibat dalam gerai-gerai atau kedai makanan atau minuman atau restoran yang selalu kita nampak pekerja yang muda. Saya selalu ikut apa kenyataan dari menteri atau dari pihak kerajaan, iaitu semasa nak kurangkan pekerja asing yang juga dapat sebahagian besar mereka melibat dengan perniagaan seperti kedai minuman dan makanan dan restoran yang lain-lain. Dan kita juga tidak mau pekerja kanak-kanak ini dilibat dengan perniagaan ini. Apa akan terjadi?
Saya dia memberikan satu contoh kepada Yang Mohd Menteri, iaitu di Singapura. Di Singapura, di Macau, di Hong Kong, di Taiwan. Saya percaya di negara maju juga. Kita boleh nampak yang kerja dalam nature of work, seperti nature of work ini yang sekarang kita child labor yang terlibat ini, di negara-negara seperti ini semua libatkan dengan warga emas. Senior citizen yang bekerja. Saya pergi Hong Kong, yang serve saya punya, yang cuci bangku, semua pun warga emas. Mengapa kita di Malaysia ni nampak warga emas ni tidak libat dengan perniagaan atau pekerjaan sebegini? Adakah kerana segan? Saya difahamkan ada keluarga, dia punya datuk nenek masih kuat, masih boleh bekerja, tetapi mereka mungkin segan atau sampai tua pun kena kerja ke? Ini mungkin satu budaya yang kita, kerana lebih baik cucu pergi kerja yang bukan saya. Sebab itu saya ingat ya, ini satu keadaan kita kena lihat mengapa negara lain boleh tanpa menupah pekerja asing, tanpa melibatkan pekerja yang muda, mereka dapat teruskan perniagaan dengan bantuan atau pekerja warga emas. Ini satu keadaan mungkin Yang Menteri boleh look into it dengan izin. Dan saya juga ingin beritahu Dewan Yang Mulia, iaitu kita katakan kita amat kurang pekerja mahir, skill worker kita amat kurang. Dan saya difahamkan dari beberapa pekilang, iaitu yang melibatkan dengan pembuatan alat mesin yang lain-lain. Mereka katakan yang paling senang untuk melatih seorang jadi pekerja mahir, iaitu muda dengan pekerja itu semasa dia muda. Dia lebih senang mendapatkan itu latihan. It's easier to accept this knowledge when you are young. Sebab itu kalau kita umur 30 atau 30 lebih, kita nak jadi satu pekerja mahir, lebih susah jika saya mula dari umur mungkin 18, 17, saya sudah dapat belajar dari skill itu yang tertentu ni. Sebab itu saya anggap kita perlu ada satu program yang lebih menyuruh. Apakah insentif yang kita akan beli kepada majikan jika mereka hantar pekerja muda mereka untuk latihan-latihan yang tertentu, untuk hantar mereka, pekerja mereka pergi ke mungkin ke college atau ke mana technical institute untuk dapatkan teruskan dia punya pendidikan atas bidang yang ada berkaitan dengan majikan itu, supaya selepas dia keluar terus dia dapat kerja balik ke kilang. Itu memang ada satu package untuk menggerakkan majikan supaya bukan hanya tidak exploit dia bekerja, tetapi dia dapat mendidik dan juga melatih pekerja dia supaya dia akan jadikan pekerja mahir, atau mungkin satu hari dia akan jadi satu penusa yang berjaya atas bidang yang sama.